نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم خرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Minta Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan imam dan tuan kuasa surah Jumaat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan dalam siri-siri kuliah subuh. Dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita tentang penerusan kepada bab sariqah. Sebelum ini kita bincang tentang syarat-syarat bagi seorang pencuri. Kemudiannya kita telah bincangkan syarat-syarat barang yang dicuri. Jadi untuk mensabitkan pencurian tu macam mana, maka dia kena ada syarat pencuri tu. Maka bukannya mencuri tangkap belasah sampai separuh mati kan. Islam tak suruh macam tu. Dia ada hak. Kenapa dia mencuri? Apa sebab dia mencuri? Adakah dia mencuri tu memang dia tahu sungguh mencuri tu salah apa semua? Tu bab si pencuri tu kita dah bincang dah. Kemudian bab barang dicuri. Jadi tengok pada barang pula. Barang tu bernilai segi syarak tak? Dia curi babi, tak ada hal, tak kena hudud. Tapi bukan lepas ni orang ramai curi babi lah. Dah kena ta'zir. Dia tak kena hudud. Dia curi apa? Dia curi satu berkah arak. Arak tidak diiktibar sebagai barangan yang sah segi syarak. Maka kalau curi benda-benda yang tidak ada iktibar segi syarak, maka tak kena hudud tapi kena ta'zir. Jadi begitu juga mencuri benda-benda yang dia ada dalam tu. Hak dia tak banyak sikit. Dia mencuri Baitul Mal punya barang-barang. Baitul Mal tu separuh daripada sebahagian daripada Baitul Mal tu dia. So Baitul Mal tu semua orang berhak. Maka kalau dia berhak Baitul Mal tu, maka kalau mencuri barang Baitul Mal tak kena hudud. Ustaz lepas ni boleh mencuri surau punya barang lah, tersapu ikon tu. Jangan. Tak kena hudud tapi kena ta'zir. Ta'zir tu bukannya bawah daripada hudud. Ta'zir terpulang kepada hakim. Kalau hakim kata kau ni banyak benda mencuri, benda Tuhan punya kau curi, belasah 2 kali ganda, maka terpulang kepada hakim. Dia tak kena ta'zir. Sebab apa? Dia tak kena hudud, dia kena ta'zir. Begitu juga dengan benda yang melibatkan harta wakaf, harta kerajaan, tak kena hudud, kena ta'zir. Curi tiang lampu kan, LLN, TMB orang punya, LLN, Lembaga Elektrik Negara dulu. Jadi benda-benda yang melibatkan hak milik bersama, ada sedikit kebersamaan dia kat situ, maka tak kena hudud. Sebab apa banyak benda yang kita buang-buang bab hudud ni? Sebabnya ialah idrarul hudud bisyubhah. Kalau ada sedikit je kesamaran, maka gugur hudud, terus pergi pada ta'zir. Sebab apa? Sebab hudud ini ialah hukuman yang sempurna, yang datang daripada yang maha sempurna. Maka syarat dia mesti sempurna. Sikit aja cacat atau sikit aja ada syubhat, maka dia jatuh terus hudud tu, gugur. Tapi tak buang, gugur kepada yang kedua, iaitu ta'zir. Sama ada ta'zir itu gugur kepada yang lebih rendah ataupun naik pada lebih tinggi. Bukan semata-mata ta'zir ni ingat ta'zir yang rendah lagi, tak, terpulang pada hakim tadi. Maka tu tentang perkara, 2 perkara secara ringkas lah. Tentang syarat pencuri, akil baligh apa semua kita dah bincang dah. Dan kita masuk pada yang ketiga, tentang isbat as-sariqah. Isbat as-sariqah itu cara nak menetapkan hukuman kepada pencuri tadi. Maka setelah semua benda-benda tadi cukup, maka kalau dia mengaku, dia 3 cara isbat. Mengaku, yang kedua ada saksi, yang ketiga dia menafikan penafian tadi. Penafian dia mencuri, ataupun ada orang lain yang membuat pengakuan bersumpah. Maka bila ada 3 benda tadi, maka akan dibicarakan. Bila dibicarakan boleh disabitkan. Kalau dia mengaku ikrar, maka selesai, tak payah banyak bicara.
Tapi kalau ada sabit dengan saksi, yes, akan dibicarakan. Kalau tak ada ikrar, tak ada saksi, maka tengok kepada penafian bersumpah. Nanti kita tengok apa benda penafian bersumpah tu. Kalau ikrar senang faham, kalau saksi senang faham, ikrar bersumpah ni kita tengok nanti. Dalam bab melibatkan syariqah, mencuri, ada perkara melibatkan penafian bersumpah. Jadi pertama pengakuan. Ikrar ini ialah satu perkara melibatkan pengakuan orang yang bersalah bahawasanya dia bersalah. Maka dalam bab zina pun ada. Dalam zaman Rasulullah, zina ni sabit melalui pengakuan. Tidak ada orang yang ditangkap berzina. Tidak ada kes yang ditangkap berzina. Bermaksud zina di zaman Rasulullah wujud, tetapi bukan zina yang di zaman kita. Yang zina tu dah berleluasa. Zina tu dah jadi satu benda yang anak luar nikah, tuan-tuan, dalam tempoh 2006 sampai 2010 je 200,000 lebih. Ni boleh buka dalam laporan Jabatan Pendaftaran Negara, tuan-tuan. Anak nikah tu 200,000 lebih tu, campurlah Islam tak Islam semua. Sebab apa? Anak yang didaftarkan dalam sistem pendaftaran negara daripada 2006 sampai 2010 tu ada 260,000 lebih yang anak tidak sah taraf. Anak tidak sah taraf ni sebahagian besar dia ialah anak-anak luar nikah, tak ada segi nikah. Kalau ataupun dia tak sabit dengan dia punya nasab keturunan tu. Ada cara dia kalau nak mengelakkan malu, ustaz, kita kena bin juga dengan ayah biologi dia ataupun ayah pas sanggup dia, tak boleh. Dia kena bin dengan Abdullah. Tapi kalau tak nak bin Abdullah, ada cara dia. Tu kena bawa ayam seekor. Sebab benda ni saya tak nak cerita banyak, sebab takut dia memudahkan orang nak berzina nanti. Dia dah terlajak tu, bertaubatlah, kita bincang ada cara dia. Tak payah ayam seekor lah. Cara dia kalau nak mengelakkan budak tu malu ke satu hari nanti kan, kenapa abang aku bin Abdullah, aku bin Muhammad, ayah dia tu bin Muhammad nama ayah dia, tiba abang yang sulung tu bin Abdullah pula. Mesti dia tanya-tanya kan. Maka caranya jangan taruh bin. Dia tak tahu bin, nama dia betul. Katakanlah nama bapa biologi dia yang mengandungkan mak dia tu di luar nikah tu, kemudian bertanggungjawab, bertaubat dan kahwin. Maka anak pertama tu anak luar nikah. Kalau bapa tadi yang si lelaki tadi namanya Ali, maka letakkan nama anak tadi Muhammad Ali. Kalau Muhammad bin Ali tak boleh, haram. Letak Muhammad Ali. Tengoklah kat penalan Muhammad Ali. Budak-budak kat sekolah tak tahu, Muhammad bin Ali ni samalah dengan adik dia. Adik dia Abu bin Ali. Abu bin Ali, yang dia Muhammad Ali. Bin tu tak ada. Jadi tidaklah budak ni penin. Kenapa abang aku Muhammad bin Abdullah, aku ni Abu bin Ali, kenapa tak Muhammad bin Ali? Tu cara nak ni. Tapi cikgu tahulah, cikgu tahu budak ni istimewa sikit, jaga sikit, patutlah gerak, patutlah. Biasa budak-budak macam ni nakal sikit. Nakal tu mudah-mudahan Allah bagi kecerdikan dekat dia untuk dijaga diri dia. Budak nakal ni cerdik. Jadi itu cara je lah. Tapi sebab kita nak mikirkan, perlu jaga juga maruah budak tu. Tapi tidak setuju dengan untuk menjaga maruah dia sampai tahap kita melanggar apa benda yang Allah arahkan. Maka teknikal tu boleh. Jadi pengakuan ini sekiranya dia berlaku, kalau macam zaman Rasulullah boleh melibatkan syariqah ni, memang ada penyaksian. Tapi dalam bab yang lain ada pengakuan. Maka nak isbatkan hudud ini pertama dengan pengakuan. Maka zaman Rasulullah dalam bab pengakuan ini ada bab zina, maka sahabat yang berzina tadi ada yang dikenali namanya, ada yang memang tidak dikenali, maka tak perlu disebut namanya. Sebab tu kita tak setuju kalau bila ada kes-kes apa-apa melibatkan aib manusia ni, melainkan kes yang melibatkan manusia. Melibatkan manusia mencuri, merompak, itu melibatkan manusia dengan manusia. Qazaf, melibatkan manusia dengan manusia. Dia melibatkan manusia dengan Allah SWT. Jangan cerita. Cukup dengan orang yang terbabit aja.
Siapa terbabit keluarga dia, boleh pergi mahkamah apa semua, hakim apa semua, pendakwa raya, puan bela apa semua, tak perlu masuk surat khabar. Masuk surat khabar cerita, si Alu dengan si Abu sekian, dengan si pasangan dia apa semua, ditangkap dalam keadaan tanpa surat benang pun. Kena pula harian, tak tahu entah harian apa entah nama dia, dia pergi letakkan dekat bahagian depan tanpa surat benang. Surat khabar dia laku lah, cerita benda-benda yang benda-benda yang tak wajar dia ceritalah benda lain. Tolong kerajaan mendengarkan GST tanya soal, buat kali ke-10 nya muka surat tu GST dia pun tak boleh cari makan lah kan, dia kata kan, kita kena buat jadi lidah Yahudi juga baru dia cari makan tanpa surat benang. Hari Ahad kan, cikgu tanpa surat benang, berlaku lah surat khabar tu. Tapi itu semua Yahudi punya cara, tuan. Ada benda yang tak payah sebarkan. Sebab tu Rasulullah bila ada pengakuan daripada seorang wanita, maka dia tak sebut namanya dalam hadis. Sahabat-sahabat pun tak rekod nama dalam hadis. Mereka Ma'iz tu memang rekod. Ma'iz ni sahabat yang memang agak dikenali. Maka dia, Ustaz, sahabat pun berzina, Ustaz. Bukan masalah tu, tuan-tuan. Itulah hebatnya Ma'iz ni. Walaupun dia buat salah, dia mengaku, tahirni ya Rasulullah, bersihkan aku ya Rasulullah. Rasulullah tak tanya, tak rekod dalam hadis mengatakan, siapa pasangan kau? Engkau takkan main dengan angin aja, mesti pasangan tu ada. Tak tanya. Sebab bila mengaku, siapa yang mengaku je kena, yang tak mengaku tak kena. Jadi kalau dalam kes ni, kalau mengaku kena. Tiba-tiba katalah kes liwat yang baru ni, dia kata saya mengaku dipaksa, walaupun saya pergi beli KJD tu. Tapi ada orang lain mengaku pula, saya memang berliwat. Kata lepas ni ada kes liwat baru pula, saya memang berliwat dengan sekian. Bila dia mengaku, ingatkan dia nak kenakan kawan ni, maka tak kena kawan tu kalau kawan tak mengaku. Yang mengaku tu kena. Yang tak mengaku, dah, kamu pergilah bertobat dengan Allah SWT. Jangan tiba-tiba datang Datuk XYZ pula datang, dia kata, kami tahu dia memang betul-betul, kami bersumpah dialah. Berapa kau pula yang bersumpah? Tak ada kaitan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Yang bersumpah tu pada orang yang tuduh berzina ataupun berliwat tadi. Engkau tak ada kaitan. Kalau engkau nak tolong yang orang tadi, kau bawa bukti. Bukannya pergi bersumpah pula kan. Pergi bersumpah pakai baju kalis peluru tu. Saya pernah ingat, saya ada waktu tu. Saya jadi imam tu, sembahyang hajat dekat tempat tu juga. Kita doa sungguh, bergema surah masjid tu kan. Dan yang kita heran tu, dia pergi bersumpah ambil Quran kan. Bersumpah depan Quran. Ni siapa mengajar ni bersumpah depan Quran ni? Buka balik bab sumpah. Sumpah ni yang mesti ada ialah lafzul jalalah. Lafz jalalah itu kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mesti ada harful qasam atau huruful qasam. Huruf-huruf qasam. Huruf-huruf sumpah. Waw, ta, ba, lam. Waw, wallahi, yang kemudiannya ada kasrah di akhirnya. Jangan jadi Piramli. Sumpah wallah, abang tak. Itu Piramli dia pandai juga tu. Sumpah wallah. Kalau sumpah wallah tak ada wallahi, tak jadi sumpah tu. Tu kalau pandai nak menipu. Wallah, tallah, billah, itu namanya menipu, bukannya bersumpah. Kalau dilanggar, dia tidak kenakan kifarah sumpah, dia dikenakan sabit membohong. Malaikat tulislah, maka tahu dah bohong ni. Wallah tak kena, dia kena wallahi. Kalau tallahi, ba billahi, lam lillahi, maka itu baru sempurna sumpah. Kalau sumpah je tak ada. Kalau nak tengok sumpah yang betul, tengok bila angkat kuasa agung kan. Agung ambil kuasa tu, wallahi wa tallahi wa billahi, tapi masih lagi pegang Quran. Kita pun tak faham kat mana dia ambil benda tu. Tapi tak apalah, ambil lah. Daripada pegang mendatang lain, bebek ambil Al-Quranul Karim. Pegang lah. Ataupun mungkin sebagai satu kemuliaan menunjukkan kepada ni. Tapi bukan itu sebenarnya. Yang akan diambil persaksian tu, kita punya ialah wallahi wa tallahi wa billahi. Itu benda dia. Maka itu sumpah.
Tiba-tiba dia tak ada kaitan, dia bersumpah entah daripada semak mana dah datang, tak ada kaitan kan, tiba-tiba bersumpah, oh memang si Mamat tu yang berliwat apa semua. Kena qazaf tuan-tuan, kena qazaf. Maka dalam kes kalau macam Saiful Bahari baru-baru ni, bagi saya Saiful tak kena qazaf. Sebab apa? Dia mengatakan dia dipaksa. Walaupun ada argumen paksa tu banyak macam benda yang perlu diragui juga. Sebab dia yang pergi beli, dia yang apa semua, banyak benda kan. Tapi tak apalah, tuan-tuan, dia mengatakan pendakwaannya dia dipaksa. Bila dia dipaksa, maka bila dia cakap orang tu yang memaksa dia, maka dia dah qazaf. Tapi dia mampu membawakan qarinah. Apa-apa qarinah yang menunjukkan dia dipaksa, maka itu kerja forensik. Dia kata, saya dipaksa. Forensik pun cek. Ya ada berlakunya pemaksaan. Kita memang tak reti apa, buta kalau tengok apa benda yang ada, tak ada. Doktor-doktor forensik ni faham lah. Dia tengok, dia tahu cakar harimau dengan cakar ganas. Dia tahu ni cakar harimau, ni kesan-kesan kemasukan. Tapi kemasukan ala-ala cakar harimau, bukan. Ini kemasukan ada berlakunya penetration secara kekerasan. Kita memanglah bukan bahagian kita, tobat tak tahu. Tapi pakar tu tahu. Ni macam mana dia punya kesan dia. Maka kalau ada je bayina atau ada je qarina, maka lepas, dia tak kena qazaf. Betul Anwar pula, kalau Anwar kata saya tak buat, dah tak ada saksi 4 orang, dah tak ada apa semua, memanglah orang nak memaksa, nak merogol, tak ada saksi 4 orang, maka yang menuduh tadi tak kena qazaf. Yang dituduh pula kalau ada bukti, maka bawalah ke penghakiman. Tapi kalau dia boleh menafikan, dia kata aku menafikan tadi, dia bersumpah, maka Anwar tidak perlu bersumpah di mana-mana. Ada orang kata sumpahlah kalau betul, tak bersalah. Tak, jangan layan orang tu, jahil semua. Dia hanya perlu bersumpah di hadapan hakim dalam mahkamah tu je. Maka tak perlu pergi bersumpah. Ikut sangat semua orang juga pergi bersumpah dekat masjid lah, pergi bersumpah. Tak, bersumpah tu depan hakim, dekat mahkamah. Jangan duk layan lah yang jahil tu. Kalau dia bersumpah, serah pada Allah SWT. Maka kes boleh berjalan, maka kaji, cek apa semua. Dan kalau tak ada, maka nak buat macam mana? Gugur kes. Kawan pun tak kena. Jadi kalau kawan tu berjaya membawa qarinah tadi akan dijadikan bahan bukti untuk dimulakan perbicaraan. Sebab ada asas yang mengatakan dia dipaksa, ada asas mengatakan untuk mensabit. Tapi tak boleh sabit lagi kawan ni salah, sebab kawan ni dah tidak buat pengakuan, dah menafikan, buat sumpah penafian. Sumpah penafian ini menyebabkan dia tidak boleh terus dihukum. Maka dah dua-dua jam. Ini pun dah buat qarinah, dah bagi satu bahan bukti mengatakan dia dipaksa, tapi tak tahu siapa orang dia, tapi dia kata orangnya ialah itu, maka tak kena qazaf. Orang itu pula mengatakan dah, saya tak. Bila dua-dua dah tak boleh buat apa, maka ketika itu berjalanlah seterusnya penghakiman, dan serah pada hakim lah. Hakim akan memutuskan benda ni macam mana. Tapi hakim 5 orang tu nanti long. Sebab apa, kalau dalam sistem kalau dalam undang-undang jenayah syariah di Kelantan, dia akan buat sistem juri, sama macam yang hakim-hakim sekarang ni 5 orang. Kalau di Kelantan 5 orang juga sistem juri. Jadi bukan itulah hakimnya, tidak. Maka hakimnya ialah diambil daripada hakim-hakim dalam sistem konvensional, diambil seorang atau 2 orang. Kemudian diambil daripada tokoh-tokoh yang betul-betul diyakini ilmunya daripada kalangan ulama-ulama, maka diambil seorang atau 2 orang. Kemudian diambil daripada hakim-hakim mahkamah syariah, seorang atau 2 orang. Jadi campur semua-semua ni, seorang, maka jumlahnya 5. Sama ada dibuang seorang tu daripada mana-mana 3 kumpulan tadi. Maka pengamal undang-undang konvensional, pengamal undang-undang Islam, dan ulama yang bertakwa, maka 5 orang akan menjadi juri dalam bab potong tangan ke, dalam bab melibatkan hudud-hudud, semua akan 5 orang juri dia. Juri akan memutuskan sekian. Itu sistem yang digunakan di Kelantan. InsyaAllah bakal 18 hari bulan ni akan masuk dalam sidang DUN. Maka 18 hari bulan ni akan diputuskan insyaAllah. Tapi saya tak ada masalah, saya rasa tak ada masalah apa dekat Kelantan. Ini masalah kalau dibawa pusat nanti. Bawa ke pusat nanti, mangsa akan bermula sidang parlimen. Kalau bawa ke pusat, kita risau yang tak faham dia tu Islam. Tu bahaya tu. Kalau yang kafir tu kita tak mengharap sangat.
Tapi kita mengharapkan Islam ini untuk menyokong biar Kelantan buat dulu. Tapi kita takut kalau yang dia Melayu tapi dia tak faham dia tu Islam, tu bahaya. Ya, mudah-mudahan kita doa je lah. Maka ketika itu tuan-tuan kena sama-sama untuk berdoa supaya Allah bukakan hati yang Melayu-Melayu ni, yang merasakan diri di Islam. Maka fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimu, kamu tidak dianggap fala warabbika, dengan nama Tuhan kamu, maka kamu tidak beriman, melainkan kamu jadikan Allah sebagai hakim dalam perkara yang kamu persisihkan. Maka benda ni benda besar, melibatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa kita dah bincang ayat tu. Jadi itu tentang persabitan dengan ikrar. Ikrar ni dia mengaku, bukan ikrar ni bahasa saya. Ikrar ni pengakuan dia. Pengakuan dia, cuma ikrar ni dia berbeza sedikit. Kalau ikrar ni maka dia boleh tarik balik dengan syarat sebelum hukuman itu, untuk dalam buat potong tangan ni, sebelum hukuman tu dilaksanakan, dah laksana baru nak ambil dan tarik balik, udah hilang dah benda tu, baru tarik balik, maka tidak ada ertinya, sebab pelaksanaan hukum telah pun berlaku. Ustaz, saya nak bersihkan nama saya. Tak, dengan potong tangan tu kamu telah dibersihkan. Orang tak boleh kata apa kat kamu dah. Sebab berlakunya bila ada orang yang mengata kepada Romidiah ni tak tahu siapa nama dia. Rasulullah jaga semua aib dia, tak cerita nama dia siapa, sebab orang tak kenal. Tapi kalau Maiz tu orang kenal, orang tahu dah, perekod hadis rekod siapa nama dia, nama Maiz, sebab orang kenal, sahabat-sahabat kenal. Yang Romidiah ni tak kenal, maka bila dia mengaku, maka tidak perlu rekodkan nama dia. Sebab kalau disebut nama dia, sahabat-sahabat akan rekod. Maka sebut Romidiah aja. Ada nama tapi sebut Romidiah aja. Romidiah ni ialah perempuan bangsa Romidi, bangsa Al-Ghamidi. Itu keturunan daripada Ghamidi. Dia ada banyak juak-juak keturunan ni, keturunan itu, keturunan ini, apa semua. Maka keturunan Ghamidi ni wanita dia yang disahkan berzina. Maka Rasulullah tak tanya siapa lelaki yang berzina kamu tu, tak ada. Tapi Rasulullah bila dia mengaku, berikan ruang untuk dia menarik diri, tarik diri. Rasulullah bagi dia pergi besarkan kandungan 9 bulan 10 hari, salin dulu, dah bersalin pergi susukan dulu 2 tahun, supaya dia tarik balik. Sebab apa? Sebab kesalahan tu bukan kesalahan dengan manusia, kesalahan tu kesalahan dengan Allah SWT. Sebab itulah tak ada orang, jangan kacau. Betul, saya tak puas hati tu Ustaz, dia ni telah meliwat ni, saya sanggup jadi saksi pun. Apa jadi-jadilah. Saya, sebab apa kamu beria ni? Dia salahan kamu tu. Tak, saya memang bengang dia. Dah, bengang. Itu dosa dia dengan Tuhan. Kalau tak ada benda-benda 4 orang, kalau dia suka sama suka, tak melibatkan kekerasan, bukan rogol. Rogol lain, dia masuk jenayah lain, jenayah rampas. Itu akan dipanjangkan. Kalau dua-dua ada stand, yang ni bersumpah tak melakukan rogol, yang ni pula mengatakan bahawa memang itulah orang rogol dia, dan dia bawa satu bukti. Bukannya kena 4 saksi, confirm tak ada saksi. Dia bawa apa-apa benda yang boleh menunjukkan dia dibebaskan daripada qazaf, daripada menuduh kawan tu merogol dia. Apa dia? Berlakunya apa-apa penetration, berlakunya apa-apa, ada cakaran, apa semua. Bila ada sabit aja benda, maka boleh dimulakan perbahasan tentang kedua-duanya ni, siapa yang salah sebenarnya. Jadi kalau zina semata-mata ataupun liwat semata-mata, suka sama suka, maka biarkan dia bertaubat dengan Allah SWT. Kalau tak dapat 4 orang saksi, maka biarkan dia bertaubat dengan Allah SWT. So kalau macam ni, ramai orang akan berzina. Dah, kalau buat hudud tuan-tuan, berzina tu akan turun. Kalau ada pun kes-kes yang tak ramai sangat yang menguliang, yang buat macam tu. Sebab bila dibeli ruang bertaubat, maka kita lihat bahawasanya Allah tu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Bila benda tak cukup, sebab benda ni benda yang sempurna tuan-tuan. Bila tak cukup je, gugur. Itu rahmat Allah SWT. Bila tak sempurna je, aku tahu ni kita dapat tangkap. Bila pergi tangkap aja, katalah pergi tangkap, dapat 4 orang saksi. Tiba-tiba terlupa Tok Imam tadi pakai spek mata. Spek mata maka menyebabkan dia ada cacat sikit. Kita ni cacat bang. Cuma cacat bukanlah hilang tangan baru katakan cacat. Hilang penglihatan sedikit pun cacat lah. Maka bila melibatkan cacat penglihatan tadi, maka dia tidak sah untuk menjadi, tak cukup piawai dia. Cukup 4 orang saksi, tapi 4 orang saksi tadi gugur jadi takzir. Sebab apa? Saksi tadi pakai spek mata.
Maka ustaz, sikit aja. Kalau pakai spray mata ni terang balik. Dah dalam hukum Islam dia sempurna. Sikit aja gugur terus ta'zir. Oh ustaz, 3 orang lagi sempurna, saya ni 2/3 sempurna. Oleh kerana ada sikit 1/3 tak sempurna, tak kena hudud, kena turun per ta'zir. Hakim turun per ta'zir. Tapi ta'zir tu pulang pada hakim. Hakim kata, kalau dalam macam ni semua sempurna, ada sikit ada sempurna, aku bagi hukum yang sama juga. Terpulanglah pada hakim. Kalau hakim kata tak apa, kurangkan sikit, daripada 100 rotan 90 rotan, terpulang pada hakim. Dan namanya hakim bijaksana kan. Kalau bijak sini tak payah jadi hakim, bijaksana ni jauh tu. Jadi bila melibatkan pengakuan ini, terpulang pada dia nak tarik balik. Cuma dalam bab mencuri, dah potong tangan, nak tarik balik macam mana? Tapi kalau dalam bab lain, bab zina, tengah sebat tu, tiba-tiba tengah sebat tu dia mengaku, tarik balik, maka biarkan dia. Sebab tu dalam bab menghukum orang yang berzina tadi, dalam bab saksi ni, kalau dia mengaku, maka jangan tanam badan dia, biarkan dia tanpa ditanam. Itu yang Rasulullah buat pada Ma'is. Jangan tanam. Kalau dia nak lari, biarkan dia lari. Dan tapi kalau orang yang sabit dengan pengakuan, maka dia perlu ditanam. Kalau wanita, tanam had dada, supaya tak, kalau kena batu tak terkoyak baju apa semua, tak nampak aib dia. Tanam had dada. Maka kalau lelaki tanam had pusat, maka tak tanam nak lagi, macam mana tak lagi. Maka bila baling, sekejap aja baling tu mati. Bila mati dah, maka bersihlah dosa dia. Jangan siapa yang sebut lagi tentang kesalahan dia. Sebab dalam kes Muhammadiyah ni, ada orang yang menyebut padan muka penzina. Marah Rasulullah. Dan beberapa versi hadis, ada orang mengatakan, Rasulullah mengatakan tak sama penduduk Madinah punya taubat dengan taubat dia. Ada dalam hadis lain mengatakan tak sama taubat dengan 70 penduduk Madinah. Angka 70 tu bukan 70 betul kadang-kadang. Sebab angka 70, 40, 7, 60 tu angka-angka dalam bahasa Arab menunjukkan banyak sangat. 40 tu banyak tu. Macam kita orang Melayu, ada hadis Melayu juga. Simpang malaikat 44. Di mana datang 44 kita tu? Biasa 40, orang Arab 40, dia 44. Maksud bukannya malaikat tu ada 44 menjaga dia, dah. Dan begitu ramainya malaikat, cuma dia ambil angka 4 tu sebagai angka yang ada makna something. Kalau Cina dah 4 tu mati. Tak nak dia. Maka masing-masing ada nombor-nombor yang menunjukkan benda-benda yang hebat. Jadi nak beritahunya tak sama, Rasulullah kata. Marah Rasulullah bila ada kita yang, sebab dengan pelaksanaan hukuman tadi telah pun membersihkan dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia mati dalam keadaan dia darah dan menitik aja dekat bumi ini, maka dia mati dalam keadaan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia minta, tahirni ya Rasulullah, bersihkan aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah suruh balik, besarkan dulu, maksud tarik. Tapi kalau dia dah bersetuju untuk dibersihkan, maka bersihlah. Jadi begitu juga dengan pengakuan dalam bab mencuri, selagi mana belum kerat, kalau dia nak tarik balik boleh. Tapi kalau dengan penyaksian, termasuk dalam bab penyaksian, maka penyaksian kalaulah dia dah disabitkan dengan penyaksian, maka dia tak boleh tarik tak apa. Dia tak ada kaitan dah bab menarik-menarik ni. Hatta orang yang buat pengaduan pun tak boleh menarik. Dia tengok, alamak, aku rasa kesian lah pula dengan budak ni. Masa hilang barang tu memang marah, tapi dah kena tangkap ni, budak tu dah buat muka sekupang aja. Kesian lah pula. Hakim, saya tarik balik hakim. Tak ada tarik balik. Tidak boleh tarik balik. Kalau kamu nak tarik balik sebelum kamu bawa isu tadi kepada hakim. Kalau bawa daripada hakim, no. Tapi kalau sebelum bawa pada hakim, sama ada kamu nak maafkan dia ke, kamu nak sedekahkan barang tu pada dia ke, terpulang. Maka kalau dia sebelum bawa pada hakim, baru tangkap aja. Baru tangkap, dah sah, dah tangkap. Ini kalau kena ni sabit ni. Dia curi apa? Dia curi kamera ni. Kamera lebih 700. Bawah 700. Samsung ni mahal. Samsung Galaxy ni. Maka kalau batas 700, sabit ni. Dia kalau kata surau tak kena. Kalau kata bang kena. Abang punya kena. Ni sabit ni. Cukup syarat apa semua. Gila tak ada gila apa semua. Maka cukup syarat kena ni. Tapi dia kata kesian, tak apalah, saya maafkan. Selesai masalah. Maka bila maafkan pencuri tadi, ustaz tak kena potong tangan ni, mungkin tak ada, dia tak insaf ni. Tuan bila buat hukum hudud tuan, orang insaf insya-Allah. Walaupun tak kena hudud tu, diberi maaf insya-Allah insaf. Tapi kalau dalam hukuman konvensional,
Dia kena apa? Kanun keseksaan 379, penjara 7 tahun. Kalau kena penjara 7 tahun tu agak diinsaf tak? Memang tak insaf illa man rahimar rabbuh. Melainkan orang yang Allah bagi rahmat aja. Payah nak insaf. Masuk dalam tu bergaul balik geng-geng dia kan. Ada insaf, ada tak insaf. Maka bila dia keluar dari tu, dia biasanya akan mencuri balik. Bila dalam bab melibatkan hudud ni, dia merasakan satu rahmat besar, tangan tak hilang. Tangan tak hilang. Syukur dia. Tak payahlah aku nak mencuri lepas ni. Bawa teksi lagi bagus. Bawa teksi senang. Jadi kita lihat bagaimana Allah beri ruang. Ataupun nak sedekah lah, kau ambil lah kamera dah kau nak sangat, tak apalah, sedekah lah atau pulang. Tapi kalau kita nak buat benda begitu sebelum dibawa kes ke atas, kalau kita dah buat pengaduan bawa ke atas, maka tidak ada sebarang penarikan. Daripada yang mencuri pun tak boleh sebab tak ada hak, sebab dia disabitkan dengan penyaksian. Cuma beza penyaksian tadi ialah dalam bab melibatkan mencuri ni dua saksi je cukup dah. Dalam bab penyaksian melibatkan zina, dia melibatkan 4 orang saksi. Kenapa beza zina 4 orang, mencuri 2 orang? Maka zina kena 4 orang sebab dia hak Allah. Kalau sekali kena memang tak cukup makan kawan tu, kena rejam lah kawan tu apa semua. Kalau dalam kahwin, maka memang disusahkan. Sebab apa? Supaya manusia takut betul kalau kena ni. Kalau tak kena, kenapa disusahkan Ustaz? Supaya elak jangan kena. Sampai 4 orang saksi yang betul-betul kredibiliti, yang tak isap okok kalau zaman sekarang ni. Kalau isap okok, dosa kecil kalau dilazimi jadi fasik. Maka walaupun rokok tu ada hukuman yang lain, ada kata makruh apa semua, dah ulama yang kata makruh tu, ulama tu pertama dia yang isap okok biasanya. Yang kedua yang dia kata makruh tu sebab apa? Rokok tadi bukan rokok sigaret. Orang kampung sebut sigaret. Rokok tu rokok gulung yang dia sendiri buat, dia sendiri beli kat pasar, dia sendiri gulung apa semua. Itulah yang makruh. Tapi dia kalau dia isap rokok, tok guru ni isap rokok, dia boleh mengarang kitab malam-malam. Dia isap rokok, dia boleh berjaga malam menelaah. Kita isap rokok, apa benda boleh buat? Maka tu tak sama. Kalau ada yang ulama yang mengatakan makruh, tapi setakat ini maka ulama yang kata makruh tu amat nadir dah, hampir tak ada dah zaman sekarang ni. Hampir tak ada dah. Melainkan syarat tadi lah, memang dia isap rokok, dia keluarlah fatwa tu. Tapi kalau melazimi, maka dia di antara orang yang menyebabkan gugur. Pergi tangkap. Bila tangkap 4 orang saksi atau 5 orang saksi, polis ada 2 orang, untuk imam 2 orang, apa semua 2 orang, 6 orang pergi. Tengok daripada 6 orang tu 3 orang seokok, terlupa lah pula main siapa yang panggil je. Bila panggil 3 orang seokok, lepas tak kena hudud dia. Kena takzir. Sebab itulah kalau nak panggil orang melibat penyaksian ni tak boleh seokok. Kalau hudud pula tak boleh pakai kasut mata. Dia kena sempurna. Ayyakuna adamiyan, tengok dia mata Adam. Kalau CCTV tak kena. CCTV ni betul Ustaz? Memanglah betul, tapi dia masih lagi manusiawi, maka tak kena hudud, turun pada takzir tu pulang pada hakim. Cuma benda tadi masih lagi ijtihadi. Sebab tu di Brunei diguna pakai CCTV. Di Brunei diguna pakai DNA sebagai satu penyaksian. Terpulang kepada ijtihad masing-masing. Tapi di Kelantan dia menggunakan, Kelantan banyak pakai piawai-piawai paling tinggi. Sebab kita nak peringkat awal ni, kita biar pakai piawai paling tinggi, biar susah nak dikenakan hudud tu. Ustaz, bebek tak payah buat langsung. Jangan buat. Tapi bila nak kenakan hukuman tadi, kenakan piawai tertinggi supaya idra'ul hudud mastata'tum. Hindarkan hudud selagi kamu bolehlah daya hindarkan dia. Ustaz, hadis ni kata tak payah buat. Bila pula dia kata tak payah buat? Dia kata hindarkan. Maksudnya kalau undang-undang tu wajib buat, tapi bila nak dilaksanakan, ada tak cara untuk mengenepikan dia? Cukup sekadar takzir aja. Ada Ustaz, khilaf ulama dalam bab ni. Ambil khilaf tu sebagai syubhat. Ada Ustaz ni. Maka ambil khilaf tu sebagai syubhat, ambil sedikit keringanan, sedikit kelemahan tu sebagai syubhat. Maka spek mata dianggap sebagai kelemahan, cacat sedikit pada alat untuk mensabitkan tadi. Pemandangan mata sabit untuk zina tadi ada cacat sikit.
maka gugur hudud, pergi kepada syubhat, pergi pada ta'zir. Maka itu disebut sebagai idul hudud mastata'atum. Hindarkan hudud seelah daya yang boleh. Cari apa sebab untuk elakkan dia. Itu ini konsep dalam undang-undang hudud. Bukannya cari elah daya bagi kenakan dia juga, tak. Supaya apa? Supaya dia merasa alhamdulillah ada peluang lagi pada aku. Ada peluang pada aku. Itu yang disebut dalam bab qisas juga sama. Dalam bab qisas Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan walakum fil qisasi hayatun. Bagi kamu dalam bab qisas itu ada hayatun, peluang hidup. Bagaimana dikatakan bab bunuh-membunuh ni ada peluang hidup? Dalam konvensional memanglah bunuh-bunuh tak ada peluang hidup. Tapi dalam Islam bunuh-membunuh ni ada peluang untuk hidup. Hayatun, kehidupan yang satu lagi, iaitu katakanlah kalau kawan tadi membunuh, tiba-tiba keluarga dia keluarga dia maafkan, maka bila keluarga dimaafkan, tak kena hukuman qisas pada kawan tadi. Pada budak dia tak kena hukuman qisas, maka dia dibebaskan, sama ada bebas dengan diat atau bebas sepenuhnya. Maka bila dia dah bebas, tuan, confirm dia akan bersyukur sangat-sangat, dan dia akan berubah menjadi seorang yang baik. Bermaksud ada hayatun, satu kehidupan baru dia dapat. Maka dia akan berubah, kehidupan baru dia dapat. Maka peluang untuk menjadi manusia dengan kehidupan yang baru diberikan. Maka sebab tu berikan peluang. Dia kalau tak sabit, maka serah pada Allah, biarlah dia bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah kita bawa. Tak payah bawa, sebab apa? Berikan ruang pada dia untuk bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila melibatkan jenayah dengan manusia lain, maka syarat penyaksiannya 2 orang aja. Supaya apa? Supaya cepat kena. Sebab apa? Jenayah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kawan tu buat kecoh dengan Allah aja, tak buat kecoh dengan kita, tuan. Dia berzina bersenyap-senyap aja, tak ada cerita aku akan berzina, tak ada buat cempera sampai ni, tak. Tapi kalau merompak mencuri, dia buat cempera. Merompak mencuri menimbulkan keresahan. Maka masyarakat akan jadi ni, maka cepat kena. Tak ada ni, ada korinah aja terpulang pada hakim boleh kata, kalau dah korinah ni ada CCTV dah, memang muka engkau lah. Kepala hitam tu tak ada orang lain dah, engkau lah, memang sabit. Maka ada CCTV semua, ada korinah. Maka kalau ikut undang Islam dia kena ta'zir. Sebab ada, kalau ikut Kelantan kena ta'zir, ikut Brunei kena hudud. Sebab bagi Brunei dia menerima DNA ni 99.99 tepat. Tapi Kelantan tak, dia pakai piawai tinggi. Dia nakkan semua Adam punya sifat, adamian, manusia punya sifat. Tapi kalau ada CCTV teknikal punya persabitan, ia kena, tapi kena pada ta'zir. Kan tak lepas ta'zir, tak lepas. Jadi kalau hakim dia kata ta'zir ni sama je, terpulanglah. Kena juga sebab dia kata ni sabit ni, DNA ni. Tapi dah enactment yang begitu, maka turun pada ta'zir terpulang pada imam tadi. Maka imam kata kena juga potong tangan. Maka bila dijadikan 2 orang dia saksi, melibatkan supaya cepat dikenakan hudud, sebab dia melibatkan ketenteraman awam. Dan dalam pelaksanaan pun, dalam pelaksanaan jenayah ni, dalam banyak benda-benda melibatkan pelaksanaan jenayah, bab hudud melibatkan zina ni payah nak berlaku. Sebab apa? Nak cari 4 orang saksi tu payah. Dan nak mencari orang bukan 4 orang saksi tengok dah ni sedap je saksi zina. Dah, maksudnya tengok dan tegur. Bila tegur kawan tu buat, tak tahu je dia berzina lagi. Bermaksud memang pasangan tadi binatang dah. 4 orang credibility, tegur dia buat tahu je. Biasanya baru ketuk pintu dah kelang kabut dah. Ketuk pintu ada yang terjun tingkap dah. Maka macam mana nak sabit? Tak sabit. Maka sebab itulah payah nak sabit zina ni. Supaya apa? Kau bertaubatlah dengan Allah Subhanahu Taala. Maka tu yang kadang ada, saya pun tak sokong Ustaz undang-undang hudud ni. Risau Ustaz, dulu saya pun pernah terlajak juga. Tak ada hal pakcik, senyap-senyap aja, kita berdua je tahu. Dan bertiga dengan pasangan pakcik tu. Dan yang lain tu Allah SWT lah. Bertaubatlah. Taubat, tutup kes, jangan cerita-cerita dah. Tutup kes. Kalau mengaku kena, walaupun lama. Tapi kalau dalam bab penyaksian dah lama, tak kena hudud. Dia jatuh ta'zir sebab tempoh lama tu mewujudkan keraguan. Walaupun saya ingat lagi Ustaz, saya tahu Ustaz 10 tahun dulu memang inilah muka dia. Tempoh yang lama menimbulkan keraguan. Maka sabit walaupun ni, tapi sabit dengan ta'zir. Sebab kamu cerita 20 tahun dulu,
baru sekarang baru nak dibawa, maka tak kena hudud, kena takzir. Jadi jangan risaulah, maka boleh sokong undang ni, jangan risau, tak kena kalau siapa yang pernah buat tu. Tapi mencuri lain, mencuri dia kena selesaikan balik dengan orang mencuri tu, maka dia kena bayar balik ganti apa semua, tapi dengan kos lah. Contoh dia mencuri basikal kawan tu, basikal chopper zaman dulu, berapa ratus tu, 700 lebih kat pasal chopper zaman dulu. Nilaian zaman sekarang ni bukan 700. Dia membuat surat, saya lah anonymous yang telah mencuri basikal awak. Dia akan saya pulangkan balik dengan nilaiannya 700. Kalau dulu 700, sekarang ni mau 5,000. 7,000 tu mungkin tak, mungkin 3,000 hingga 5,000. Berdasarkan macam mana saya nak tahu nilaian dia. 700 zaman dulu berapa gram emas dapat? Kalau 700 zaman dulu dapat 10 gram, katalah saya buat, saya saja je belasah je, kata 700 zaman dulu dapat 20 gram. Tapi sekarang ni 20 gram tu berapa nilai dia? Jadi itu cara dia nak nilai emas. Kalau dulu kita mengambil barang dia, nilaian dia 10 gram, maka sekarang ni berapa 10 gram emas tu? Barulah adil. Ni mencuri RM1,000, 20 tahun akan datang dia pulang balik RM10,000 tu. Maka dah dia kena RM10,000 nilaian emas zaman itu, dan dinilaikan RM10,000 nilai emas zaman sekarang dia nak bayar tu. Maka bila dia dah bayar apa semua, dia melibatkan dengan manusia. Melibat manusia ni memang Allah SWT ambil berat, memang cepat kena, supaya suasana manusia tu dapat dijaga. Maka berlakunya sabit dengan syahadah, penyaksian 2 orang lagi. 2 orang cukup dah. Dan kemudiannya kalau dengan qarina, maka hakim biasanya akan sabitkan juga dengan hukum yang sama dengan hudud juga, walaupun jatuh pada ta'zir, dia akan sabit dengan hudud juga. Sebab apa? Benda melibatkan ketidaktenteraman awam ini perlu ditenteramkan. Sebab benda melibatkan hudud ini akan membawa kepada ketenteraman, keamanan. Maka sebab itulah dalam bab penyaksian pencuri ini, dia bawah dia punya piawai dia 2 orang kena dah. Itu juga melibatkan hirabah, merompak 2 orang kena dah. Orang nampak 2 orang atau 3 orang ramai-ramai nampak si A meragut beg tangan seorang makcik, ramai tengok, selesai kena. Jadi kalau 2 orang tengok dah kena dah. Maka benda tadi memang perlu dipermudahkan untuk undang-undang yang menimbulkan keresahan manusia. Dan terakhirnya melibatkan sumpah menolak. Jadi seseorang dituntut bahawa sendiri dia telah mencuri, cukup nisab barang dia apa semua, sedangkan penuntut tidak memiliki bukti, dia tak ada bukti, maka dia kena buat sumpah. Bersumpah mengatakan memang itulah barang aku yang dia curi. Yang orang dituduh tadi pun dia kena bersumpah, memang aku tidak terlibat dengan benda ni, inilah aku punya. Maka dalam kes Sayyidina Ali kan, Sayyidina Ali kata itu dia punya baju besi, tapi tak ada bukti. Yang Yahudi tadi kata ini baju besi aku, kamu mana ada bukti? Aku bersumpah ni aku punya. Maka sumpah menafikan tadi. Maka dua-dua kuat, maka hakim boleh putuskan. Dua-dua dah ada penafian, maka bincanglah. Hakim boleh memutuskan begini itu pulang pada kebijaksanaan hakim tadi. Tapi tak boleh sabit. Tak boleh sabit terus. Kalau ikrar boleh sabit terus. Kalau saksi, maka dia tengok bukti saksi tadi apa semua, barang bukti apa semua cukup tepat apa semua, sabit. Jadi kalau dah pernah sumpah, maka dia tidak ada hak untuk menyabitkan orang yang menuduh, tak ada hak untuk menyabitkan orang yang mencuri, sebab dua-dua ada credibility. Maka bawa kepada kes yang seterusnya. Bawa lah pada perbincangan di antara peguam-peguam masing-masing. Maka kita lihat kekuatan pada guaman. Jadi biasanya hakim dia akan mengambil jalan yang paling selamat, iaitu lebih baik tidak berhukum dengan hudud daripada salah hukum. Daripada salah hukum, lebih jangan hukum. Biasanya dia akan ambil begitu. Maka itu yang dalam kes kes Senali tu, Senali pun lepas lah, sebab dah kawan tu pun bersumpah menafikan tuduhan tadi, yang kata ni dia punya. Maka Senali pun tak boleh apa, tarik lagi lah, walaupun dia khalifah ketika tu. Maka Yahudi tadi terus pulangkan balik. Dia kata memang betul, dah sikit saya dah settle apa semua, baru dia mengaku. Tadi dia sumpah, dia mengaku dan dia masuk Islam lepas tu.
maka masuk Islam ni syahadah tadi menghapuskan dosa-dosa dia. Maka dia mengatakan memang betul apa benda yang Islam buat, adil. Aku sebenarnya memang aku curi dia punya ni, tapi aku telah bersumpah. Maka dia pulangkan balik. Maka saya kata tak payah pulang, aku sedekahkan sebab kau dah masuk Islam. Maka tak pasal-pasal Islam dapat masuk, baju besi dapat. Baju besi Sayyidina Ali tu, bukannya orang lain. Sayyidina Ali maksudnya memang tokoh pahlawan yang hebat. Maka bila pahlawan yang hebat, memang dia buat semua baju besi dia. Tak pahlawan yang hebat pakai baju hitam aja. Orang Melayu pakai baju hitam aja. Itu yang habis. Kena pancung apa semua. Tapi kalau orang Melayu Bugis tidak, dia pakai sebab dia wakil kerajaan Turki Osmaniyah, wakil khalifah di kawasan Nusantara ni. Sebab tu orang Bugis dia boleh berlayar, pandai berlayar. Ada orang Bugis ada baju besi dia pergi tengok zoom Selangor tu. Orang Bugis tak pakai baju hitam, kita pakai selampik hitam. Bukan baju hitam itu, selampik hitam kan orang Melayu kan, selampik hitam dia dengan keris dia. Tak, orang Bugis pedang panjang. Belum kena keris dah kena pedang tu. Itu jadi baju besi dia, topi besi dia, sebab dia wakil khilafah. Khilafah di Timur Tengah mana pakai baju hitam. Khilafah di Timur Tengah pakai topi besi, baju besi, sebab nak perang sungguh. Kalau pakai baju hitam aja orang tengok ini saja nak kena ni. Pakai topi besi, baju besi semua. Jadi mereka pun pakai benda yang sama juga. Jadi itu tentang sumpah penafian. Maka boleh dimulakan proceeding untuk ni, dan kemudian dihukum, dan terakhir maka jatuhkan hukuman. Maka bila telah ada sebab untuk dibicarakan, jatuh hukum. Maka bila jatuh hukum tadi, maka hukuman tu ialah potong tangan. Walaupun dia seorang raja ke, dia seorang pembesar ke, potong tangan tetap dikenakan. Ada zaman Rasulullah SAW yang daripada golongan kaya mengatakan, tolonglah jangan potong tangan perempuan ni, sebab dia ni bangsawan apa semua. Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, lau kanat Fatimah sarikat laqata'tu yadaha. Kalau jika sekiranya Fatimah sendiri pun, anak Rasulullah sendiri pun yang mencuri, maka niscaya aku akan potong tangan dia. Maka tak ada beza kaya miskin, tak ada beza siapa-siapa punya pangkat pun. Ustaz, raja-raja mesti terlepas. Macam mana kita tahu terlepas? Pernah buat dalam hukuman ni? Kena buat. Tak kira raja-raja dah. Undang-undang hudud Kelantan disain oleh Sultan Kelantan tanpa membezakan rakyat dan negara apa. Tak ada klausa dalam undang hudud Kelantan mengatakan raja tak kena. Cuma dalam bab undang-undang Brunei ada macam mengatakan raja tak kena. Tapi kena baca betul-betul tuan-tuan. Baca buku undang dengan cara metodologi undang. Baca buku sastra dengan cara metodologi sastra. Baca buku sastra. Allah berjalan bersamamu. Sekali engkau menyeru Allah, merangkak engkau ke arah Allah, berlari Allah ke arah engkau. Berlari engkau ke arah Allah. Itu bahasa sastra lah. Ustaz, mana ada Allah berlari? Gila. Tak boleh. Jangan baca benda sastra dengan baca tauhid. Tak boleh. Benda sastra umpama nyur yang melambai-lambai. Mana ada nyur melambai-lambai? Kalau ada, lari yang tunggu lagi dah. Gila kalau baca dengan tauhid benda sastra ni. Benda sastra kena baca dengan sastra. Maksudnya Allah tu memang datang sungguh dengan cara yang rahmat Allah yang amat besar. Sekali kita pergi pada Allah, Allah akan datang pada kita. Maksudnya datang tu bukan datang macam kita manusia ni, sebab takkan sama Allah dengan manusia ni. Adalah pemahaman sastra dia. Orang sastra ni menung-menung macam tu, keluar benda pelik-pelik. Memang sistem dia. Maka begitu juga dengan pembacaan undang-undang. Memang ada klausul dalam undang-undang hudud Brunei. Raja-raja tidak pandai buat salah, maka tidak dikenakan hukuman. Ni nak menafikan hukuman pada raja. Dah tuan, undang-undang dia kena terbalik tengok peguam kan. Dia masuk ikut sini, dia masuk ikut sini, dia masuk ikut sini, masuk ikut sini. Tuan Chua YB kami, dia kena sabit hukuman sebab menggigit polis masa tengah demo. Sabit hukuman RM2,000. Orang pun habislah pihak raya baru lah ni. Peguam dia pergi balas balik, tak jatuh YB tu. Sebab apa? Dalam perlembagaan kata 2,000 dan ke atas. Bukan itu kan makna dia punya ni, 2,000 dan ke atas. Peguam dia kata tentuan 2,000 saja, tak ada ke atas tu. Tak ada yang
Selamat dia, kekal YB. Dia pandai putar, bukanlah putar mana pun. Dia 2,000 saja, tak ada ke atas, tak ada apa-apa pun, 2,000 je. Dan 2,000 ke bawah ni. Ini 2,000 dan ke bawah ni. Dia kena, tak ada sikit pun atas. Maka lepas kawan tu, kekal YB. Orang ingatkan dah buat pilihan raya dah. Dah kekal. Jadi dalam mahkamah ni, dalam wording-wording ni, raja-raja tidak pandai buat salah maka tak kena hudud. Cuba terbalikkan. Kalau raja-raja pandai buat salah, kenalah hudud. Kalau tak pandai, tak kena. Serupalah orang lain, kalau tak pandai buat, tak kena. Tapi kalau pandai, kena. Itulah benda dia. Cuma dia nak menunjukkan kehebatan raja tu. Raja memang tak buat salah, tak pandai buat salah. Tapi kalau pandai, kena. Itu kena faham teguh. Jadi sebenarnya semua orang kena. Jadi, dan bila potong tadi, maka potonglah. Kalau dalam hadis, maka tidak dirincikan sebenarnya dalam Quran. Quran kata potong. Cara macam mana? Cara yang terbaik. Setiap zaman berbeza cara baik dia. Kalau dalam pelaksanaan Islam yang dulu-dulu, zaman-zaman 1000 tahun lebih ni, maka dia akan potong, dia tarik itu, maka dia akan potong. So, dia tarik tu senang nak potong. Terus itu je. Kemudian dia celup dalam minyak panas untuk matikan sel. Kalau dia jumpa minyak gamat, lama dah celup dalam minyak gamat. Minyak gamat tak ada kot dekat Mekah ni, tak tahu macam ni. Jadi celup minyak panas supaya mati sel. Jadi kemudiannya pada zaman sekarang dicadangkan dengan cadangan yang baru, sebab tidak pernah dirigidkan tentang perincian macam mana. Yang penting potong. Perincian yang terbaik. Iza qataltum fa'sinu al-qitlah, iza zabahtum fa'sinu al-zibah. Maka kalau kamu sembelih dengan cara yang terbaik. Kalau kamu memotong kepala orang, potong dengan cara yang terbaik. Maka cara terbaik, maka cari pada zaman tu. Maka cara terbaik ada benda yang Rasul tunjukkan. Maka dalam sama benda tadi boleh kita ijtihadkan. Selama ni Rasul tak sebut mesti macam ni. Maka kita lihat dalam bab potong tadi, dalam kerajaan Kelantan yang 18 bulan ni, dia tunjukkan rinci sungguh. Rincian dalam bab potong pun diberikan pandangan daripada doktor supaya potong daripada kulit sini. Ambil kulit dulu, lepas tu sampai tengah-tengah, barulah ke bawah potong. Barulah putus tangan kawan tu. Ambil kulit tadi, lepas tu ke bawah kan, dan boleh jahit. Cantik nampak dia. Ustaz, dengan curi tak payah cantik, pancung macam tu je. Dah tak boleh. Benda ni rahmat. Bila rahmat dalam bab potong tu pun cari cara yang paling baik. Rasulullah suruh. Ustaz, bukan senang nak buat tu. Nak ambil kulit tu, meronta kawan tu, melompat habis. Sebab itulah dia ada perincian dia. Doktor tanya, boleh tak bius? Maka tengok cek hadis Al-Quran, tak pernah Rasulullah kata tak boleh bius. Sebab benda melibat pelaksanaan teknikal terpulang kepada kita. Jadi benda yang asal potong, teknikal terpulang. Maka nak bius, bius lah. Sebab hadis kata jangan bagi dia meronta, maka ikat. Makosid dia ialah jangan bagi dia meronta. Sama ada cara nak ikat ke, atau ikat akal dia. Maka bila dah cocok dengan bius, dia tak boleh ikat dengan tali dah. Dia telah diikat dengan perasaan. Bila bius saja, sakit itu telah dibius kan. Nanti doktor punya cerita ada lah, saya tak tahulah dia buat macam mana kan. Tapi dia punya perasaan bius tu dah dibius, dia tak sakit dah. Dia tengok je tu, tak melompat dah kawan tu. Doktor yang akan buat potong. Pihak perubatan yang akan buat. Kalau suruh ustazah buat, jangan. Itu bidang dia, masing-masing ada bidang masing-masing. Dia potong. Maka dah potong sini, menyebab tak sakit sebab bius. Kemudiannya ambil kulit yang kita ambil lebih awal tadi, pusing ke bawah dan jahit bagi cantik balik. Dan kemudiannya kalau selama dia nak selesaikan masalah tangan dia tu 6 bulan contoh, baru baik, betul-betul baik. Siapa nak selesaikan masalah sara hidup dia, Baitul Mal akan selesaikan. Tengok miskin bawa asnaf. Kalau Selangor ni bawa 2,000. Kalau di bandar-bandar besar, pekan-pekan hujung-hujung kampung tu 1,600. Tu layak untuk dapat. Kalau Kelantan tu 1,000 lah, layak untuk dapat. Kelantan beza dengan Selangor, Kuala Lumpur tu. 1,000 tu dah okey dah, boleh hidup dah. 2,000 tu kaya dah. Kita 2,000 2,000 tak kaya lagi. Rumah dia 700. Ke sini pergi dia. Maka kalau dia memang pendapatan tak banyak, maka berikan pendapatan dia.
Dia tak boleh bekerja, dah ada kerja tapi kena cuti, tak boleh kerja, habis siapa nak bagi apa semua tu, maka di bail out oleh zakat. Ta'asnah gharimin. Jadi benda-benda tadi dia merasa dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu nak buat pelaksanaan jalan syariah ni, dia kena holistik, tuan-tuan. Dia kena set up dengan zakat, dia kena set up dengan raja. Raja ni pegang wali agama Islam. Maka bila raja tadi beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, undang-undangnya pun memang undang-undang mengagungkan Allah. Connection tu semua cukup. Dan Kelantan tuan cukup connection tadi. Connection tadi memang Allah takdirkan dapat raja yang bagus. Musim raya haji dia sini sembelih lembu, tapi tak semualah sembelih. Jenuh agak dia sebab Rasulullah pun tak semua Rasulullah sembelih sikit bagi sahabat sambung. Maka dia sembelih sendiri. Itu saya tengok dalam 7 ekor dia sembelih sendiri. Kalau seorang raja boleh sembelih 7 ekor, tuan-tuan, kuat lah tu. Tak jadi tanya siapa tukang sembelih. Kalau 7 ekor pagi tu sembelih, sakit ni ya. Bukan sembelih ayam, itu je. Ini sembelih lembu, tuan. Dan bukan lembu kita. Lembu kita ni kadang lah 100 kilo je. Ni lembu raja. Tak ada dia bawa lembu yang kecil-kecil tu. Lembu kedabat, lembu raja ni. Yang bagi pada kampung ni siapa ni lembu? Sultan ni lembu. Besar ni je. Dia bagi lembu besar. Jenuh tu. Dia punya leher aja dah gelenda tu punya ni. Maka Allah bagi nikmat pada Kelantan. Dan bertepatan dengan namanya Darun Naim. Mudah-mudahan itulah nikmat yang pertama dekat Malaysia ni dapat semula dikembalikan. Nikmat yang hilang tadi. Lepas Darun Naim, Darul Iman lah. Dah dapat nikmat, beriman lah. Kalau dah dapat nikmat tak beriman, buang aja Darul Iman tu. Darul Iman pun dah ada dia punya konon jenayah syariah. Dah dapat nikmat, dapat iman, kita berihsan lah. Dan saya yakin sebelum Darul Ta'zim tu dah ada ihsan dulu. Nak mengharap Darul Ta'zim ni, Allahu Akbar, dulu kini selamanya lah payah nak berubah. Illa man rahimar rabbuh, melainkan Allah bagi rahmat. Dia tak tentu juga, tuan. Sebab dalam keadaan orang semua nak cuti hari dan tiba-tiba dia hari Jumaat patah balik hari Jumaat dengan beraninya, tanpa seorang pun berani angkat muka. Bermaksud kuasa tu benda yang boleh buat. Dia boleh ketuk meja. Betonak, siapa melawan? Tahu melawan. Betonak stadium, siapa melawan? Betonak hudud, tak ada siapa melawan juga. Maka kalau Allah campakkan hidayah tu, maka tak ada masalah, tuan. Dan Darul Ihsan dah banyak benda sempurna dah, tuan. Kita bincang dah dulu tentang bagaimana peluang-peluang yang amat hebat yang ada begitu subur di Darul Ihsan. Dan saya menjagakan yang ketiga lah Darul Ihsan. Dan selepas Darul Ihsan yang ketiga, mungkin Kedah ataupun serentak dengan Kedah Darul Aman. Memang aman. Kalau dah ihsan, dah aman, apa lagi, tuan-tuan? Maka yang lain-lain tu akan meruntuh jahiliah. Sebab Darul Ihsan ini ada komposisi yang menggambarkan Malaysia. Dalam situ ada agama lain yang betul besar. Maka kalau Darul Ihsan berjaya menunjukkan ihsannya, dan insya-Allah yang kat Shah Alam tu selesai. Itu macam mana saya kat Shah Alam ni? Apa Ustaz? Kat Samad? Dah, bukan tu, tak ada masalah. Terkecil je, tak ada masalah. Maka dia perjuang juga. Itu bukan masalah tu. Masalah tu yang berbuih kat Shah Alam tu. Yang berbuih kat Shah Alam tu, arak tu. Maka kalaulah kita nak selesaikan bab hudud ni, insya-Allah dia akan selesai holistik. Maka pandai-pandai ketika tu keluar daripada bumi beta benda-benda yang haram ni. Siapa nak kata? Kalau Sultan kata macam tu, habis orang semua bincang, keluar. Kalau dah ada demand yang begitu hebat macam tu, Bolivia, Evo Morales, saya tak suruh buat macam tu pulang pada kerajaan. Evo Morales, dia seorang Indian, tuan-tuan. Bukan ngaji tinggi mana pun, bagus juga. Bila orang tahu undang, dia takut. Itu tak boleh, ini tak boleh, sebab tahu undang. Ini tak tahu undang. Dia Indian, Evo Morales, naik jadi presiden Bolivia. Naik aja, dia kata, minyak-minyak ni semua kita punya ni. Pergi serang semua tempat-tempat minyak. Hantar tentera dia pergi ke syarikat minyak ni. Kamu semua boleh keluar, sini semua kami punya. Nak atau tak nak? Nak, ambil pampasan. Kawan tu nak sembang apa? Pergi mahkamah antarabangsa pun dah, ni kami punya. Nak sembang mahkamah antarabangsa dah, ni kami punya. Nak ambil, tak nak sudah. Ambil juga kawan tu. Selesai masalah. Dia milik negara ke semua dia punya. Dia milik negara kan? Tu berani. Jadi terpulanglah. Kalau kita rasa kita tuan, kita boleh buat macam-macam, tuan.
Tapi kalau kita rasa kita bukan tuan, tak apa, biarlah, biar berbuih pun sampai anak cucu berbuih pun tak apa. So negara Islam boleh simpan arak kan? Memang boleh. Bukan mengeluarkan arak. Negara Islam boleh import arak untuk rakyat-rakyatnya yang nak minum arak di kalangan orang-orang bukan Islam. Yes, boleh. Bukan menjadi pengeksport arak. Itu sangat-sangat batil. Tapi menjadi pengimport arak, yes, boleh. Dan cukai arak tadi boleh dikenakan, dan tak boleh ambil untuk orang Islam. Cukai tadi dipulangkan balik untuk orang bukan Islam, tak boleh pakai. Banyak cukai, banyaklah balik pada mereka. Maka sebab itulah, dan ada sistem dia. Sistem dia, kalau kamu nak minum arak apa semua, minum arak di tempat yang khusus. Nak jual arak pun tempat yang khusus. Bukan 7-Eleven ada arak, itu ada arak, ni ada arak. No. Sebab apa? Dia untuk kamu, bukan untuk orang semua. Jual di tempat yang khusus. Jangan pula ada lepas ni, saya akan buat jihad ustaz, pergi bom kedai arak tu. Tak boleh. Itu hak dia. Yang pergi kedai tu dia je, orang lain tak boleh. Islam tak boleh, dia je pergilah. Jangan dibom pula kedai tu, sebab dia sama dia je. Nak minum, pergi tempat yang khusus. Dulu di Malaysia ni ada tempat khusus tuan. Antaranya dia kat Sentul. Saya ingat saya menjaga goreng pisang depan Toddy Shop. Kalau tuan tahu dekat Sentul ada Toddy Shop. Tak tahu sebab apa dibuat kat Sentul, tak buat tempat lain. Sebab dekat Sentul tu mungkin ada ramai Hindu yang kerja railway. Jadi orang lepas kerja-kerja penat-penat tu, dia bawa kolej dia pergi minum toddy kat situ. Bagus sistem zaman Tun Razak dulu, dia buat tempat toddy shop. Maka sebab kalau minum di rumah, dia akan mabuk, dia belasah isteri dia, belasah anak dia apa semua, tumbuk muka dia sendiri. Dia macam-macam cerita dia akan buat. Maka kerajaan sediakan tempat nama toddy shop. Dia masuk sihat, dia keluar pun sihat. Tu mata je merah. Dia keluar, dia dah golek gelantang, dah kaki ke atas, memang macam penjara sungguh. Masuk tu pintu pun besi apa semua, dan dia diam dalam tu, minumlah apa semua. Minum dah golek gelantang apa semua, dia dah sihat, dia keluar balik. Keluar pun sihat, dia keluar. Dek, goreng pisang RM2. Okey bang. Habis ustaz, duit tadi kan ada air-air tu. Lantaklah, belasah lah, jangan tanya. Ambil aja, jangan tanya. Jadi itu masuk bab lain pula. Jadi itu cara dia potong. Maka insya-Allah saya sekat dulu. Kalau ada sebarang pertanyaan. InsyaAllah. Tak ada? Kalau ada, kita boleh buka dalam buku ni, yang kertas kerja yang ketiga, Dr. Azman dia buat komparatif di antara undang-undang sivil dengan undang-undang jenayah syariah. Cantik dia buat komparatif. Jadi undang sivil 379 Kanun Keseksaan. Memang nanti kita akan cuba tengok waktu-waktu yang lain bagaimana buruknya undang-undang sivil yang dah lama kita kekalkan ni, 379 tadi berbanding dengan yang terbincang tadi, cara potongnya apa semua, maka barulah nampak beza di antara najis dengan kuih. Okey, insyaallah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.